innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 15 bahagian ke-8 daripada atas. Muka surat 15 bahagian ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arti wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudih. Hokmatan Ummil Barahin. Terdahulu didatangkan terjemahan daripada wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahati liwujudih. Sifat mustahil lawan kepada sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah didatangkan terjemahan. Artinya di sini pula huraian dia lah pulaknya. Dia mula-mula datang terjemahan. Cuma kadang-kadang terjemahan ke huraian ke didatangkan artinya ataupun maknanya. Dia ada dua di situ tu. Yang pertama terjemahan, yang kedua huraian. Jadi terjemahan wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahati liwujudih itu terjemahan dia di atas. Dan menjadikan sesuatu daripada alam serta tergagahnya bagi dalam itu, artinya ketiadaan kehendak Allah bagi jadinya itu. Itu terjemahan daripada wa ijadu syai'in minal alami, menjadikan sesuatu daripada alam ma'a karahatihi serta tergagahnya bagi kejadian itu. Artinya erti tergagah ketiadaan kehendak Allah bagi jadi itu terjemahan bagi wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudih. Arti ni nak pergi kepada huraian dia pula. Artinya arti wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahati liwujudih ni mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil menjadikan oleh Allah menjadi sesuatu daripada alam. Seperti kufur dan maksiat dan lain dia keduanya. Dan iaitu mustahil atas Allah Ta'ala ni tiada berkehendak ia Allah akan suatu daripada alam. Mustahil atas Allah menjadikan ia Allah sesuatu daripada alam. Jadi sekarang ni Allah yang menjadikan, clear dah. Sifat yang ketujuh sifat kudrah. Lawan kepada sifat kudrah terdahulu sifat lemah. Jelas dah situnya. Kejap kita pegang di akidah kita, Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan sesuatu daripada alam. Mustahil Allah tak lemah. Lemah macam mana? Sesuatu yang berlaku daripada alam ni bukan Allah yang menjadikan. Lemah gitu tu. Kita pegang dah. Tentu Allah tidak lemah. Jadi kejap dah pegangan sifat kudrah, hukum dia kita berpegang. Tentu sungguh Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan sekalian perkara berlaku. Kita pegang kejap dah. Tentu Allah tidak lemah daripada menjadikan sekian perkara berlaku. Kejap ada situnya. Tiba-tiba
Allah yang menjadikan suatu alam seperti kufur dan maksiat dan lain dari keduanya, dan iaitu ini padahal iaitu mustahil atas Allah ni tiada berkehendak ya Allah akan menjadi akan suatu daripada alam seperti kufur dan maksiat. Allah menjadikan kekufuran, Allah yang menjadikan kemaksiatan, Allah yang menjadikan. Tetapi Allah tidak kehendak, ini mustahil. Suatu daripada alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap perkara ada selain daripada Allah. Jadi yang ada semua ni dipanggil alam lah ke. Jadi semua yang berlaku ni semuanya Allah yang menjadikan. Termasuk berlakunya kufur, Allah yang menjadikan. Mana? Perbuatan sembah berhala, Allah yang menjadikan. Itu perbuatan yang kufur. Jadi perbuatan tu Allah yang menjadikan. Berlakunya perbuatan maksiat, Allah yang menjadikan. Gerak diam seseorang pada berjudi, gerak diam seseorang pada minum arak, gerak diam seseorang pada berzina, pada mencuri, pada merompok, pada membunuh, Allah yang menjadikan. Kejap dari situ. Tetapi Allah tidak kehendak. Jadi Allah menjadikan. Tapi ma'akarahatihi, serta Allah tidak kehendak. Allah menjadikan kekufuran dan kemaksiatan, tapi Allah tidak kehendak, mustahil. Ini ada sebut minggu lepas ni, aqaidul iman yang 50 ni, hak permulaan agama ni. Aqaidul iman yang 50, hak permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Aqaidul iman yang 50 ni merangkumi sifat wajib 20, merangkumi sifat mustahil 20. Sekarang ni bicara sifat mustahil. Lawan pada sifat iradah. Selesai dah pegang hukum bagi sifat wajib kudrah, hukum bagi sifat mustahil lemah, pegang dah hukum dia. Terdahulu pegang kejap dah wahdaniyah pada perbuatan, pegang hukum dia, dan kejap dah kita pegang ni hukum bagi sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Kejap dah kita pegang. Tentu sungguh esa pada perbuatan, kejap di akidah. Kita pegang pula kejap di akidah. Tentu dak sama sekali berbilang pada perbuatan. Ini hak aqaidul iman yang 50, permulaan agama. Tak ada ni, tak ada agama. Tak ada. Semaya puasa tak ada. Ini beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, aqaidul iman yang 50, yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Ini bicara sekarang aqaidul iman yang 50, permulaan agama. Ni kena letak molek ni. Aqaidul iman yang 50 pandai sebut. Pandai sebut. Termasuk sifat wajib, termasuk sifat mustahil, pandai sebut. Tapi faham dah apa yang disebut tu. Keesaan Allah pada perbuatan. Apa makna keesaan Allah pada perbuatan? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Selain daripada Allah, makhluk tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu para-para malaikat, tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu para-para anbiya, tidak ada perbuatan. Gerak diam malaikat, perbuatan Allah. Gerak diam para-para anbiya, para-para nabi, itulah perbuatan Allah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku melainkan perbuatan Allah. Itu.
wahdaniyah pada perbuatan. Allah mana yang perbuat sekian perkara? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat-sifat kudrah lah yang menjadikan sekalian perkara yang berlaku. Jadi wahdaniyah pada perbuatan dengan kudrah ni kau panggil apa? Seiring, sinonim. Sinonim ke apa? Sinonim ke apa? Apa je? Sinonim. Selari. Wahdaniyah pada perbuatan dengan kudrah selari. Keesaan pada perbuatan dengan bahawa yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat semua perkara tu? Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang bersifat kudrah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila yang sifat-sifat kudrah hanyalah Allah Ta'ala, maka yang berlaku semuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Adapun makhluk lemah, memanglah kita cakap begitu, makhluk lemah. Tapi apa makna Allah jua yang bersifat-sifat kudrah selain daripada Allah makhluk bersifat dengan sifat lemah? Apa makna? Ni kita ni makhluk ni bersifat dengan sifat lemah, apa makna? Maknanya kita nak buat langit tak boleh. Tak ada tiang langit tau. Bukan kata nak buat langit, nak buat semut seekor tak boleh. Ada kilang boleh buat semut? Kecil je semut, tak boleh buat. Tu lemah kita. Lepas tu gerak diam kita. Gerak diam kitalah yang buat. Tak lemah dah tu. Panggil kuasa dah. Kuasa. Bila kuasa, Tuhan dah orang panggil. Lemah ni bukan kata tak boleh buat langit bumi, tak boleh buat semua. Gerak diam ni kita ni pun perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Hamba yang lemah, malaikat hamba yang lemah, manusia hamba yang lemah. Gerak diam malaikat, gerak diam manusia, gerak diam jin, gerak diam syaitan. Itulah perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Sebab Allah jua yang kuasa. Makhluk lemah, makhluk tu jin ke, makhluk tu syaitan ke, makhluk tu iblis ke, lemah. Apa yang berlaku tu? Itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Allah jua yang kuasa, maka Allah jualah yang melakukan segala perkara yang berlaku, keesaan pada perbuatan. Ni wahdaniyah pada perbuatan dengan sifat kudrah. Itu hak sifat wajib. Sifat mustahil pula, berbilang pada perbuatan, tu sifat mustahil. Berbilang pada perbuatan dengan bahawa ada perkara yang berlaku yang ianya perbuatan makhluk mustahil. Kita berpegang di akidah kita, tentu tidak berbilang pada perbuatan. Sebab apa? Sebab sebagaimana mustahil berbilang pada perbuatan, begitulah mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Tadi sinonim antara wahdanah pada perbuatan dengan kudrah. Sekarang ni mustahil berbilang pada perbuatan, sinonim pula mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Apa makna berbilang pada perbuatan? Apa makna lemah? Berbilang pada perbuatan hak mustahil ni, ada perkara yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah. Apa makna lemah? Lemah ni daripada menjadikan sekalian yang berlaku. Maknanya sekalian yang berlaku ni ada yang bukan Allah yang menjadikan. Lemah Allah Ta'ala seumpama itu mustahil. Maka itu pun pegang kejap, tentu sungguh tidak berbilang pada perbuatan, tentu sungguh Allah tidak lemah. Makna kalau ada satu perbuatan yang berlaku walaupun sebesar zarah, maka sudah tidak wahdaniyah pada perbuatan, sudah berpegang
berbilang pada perbuatan, sudah berpegang Allah bersifat dengan sifat lemah. Ini aqaidul iman yang 50. Pegang hukum bagi sifat yang wajib, pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Hak bicara bab wahdaniyah pada perbuatan sifat wajib, bicara bab kudrah tu di muka surat 8 dan muka surat 9. Cuma wahdaniyah pada perbuatan hak sifat wajibnya pembicaraannya ringkas saja. Berani ni wahdaniyah pada perbuatan di muka surat 8 tu agak ringkas. Yang panjangnya adalah sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Itu hak agak panjang. Di muka surat terdahulunya, di muka surat 14 sebelah tu. Tu panjang. Bicara bab berbilang pada perbuatan hak mustahil. Sifat wajib wahdaniyah pada perbuatan muka surat 8. Sifat mustahil berbilang pada perbuatan muka surat 14. Bicara bab sifat kudrah muka surat 8 juga bawah sekali. Hak bicara hak sifat lemah muka surat 15 atas sekali tu. Tapi tak panjang mana. Hak panjangnya bicara hak sifat mustahil. Keesaan pada perbuatan pendek je cerita. Kemudian bicara bab kudrah di muka surat 8, muka surat 9 atas sekali tu, dengan bahawa yang berlaku ni termasuk gerak diam kita, Allah yang perbuat. Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Gerak diam kita ni, gerak diam kita ni dipanggil usaha. Diri usaha kita perbuatan Allah. Berhasil usaha kita perbuatan Allah. Diri usaha, gerak diam kita ni usaha lah. Kita gerak diam, buat tu buat ni, usaha. Diri gerak diam kita yang dipanggil perbuatan kita yang ikhtiari. Gerak diam kita tu perbuatan kita yang kita pilih sendiri. Itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Ini kena ingat molek sini. Hak bicara dahulu bicara sifat kudrah. Sini hak banyak terpesong. Dipanggil perbuatan kita yang ikhtiari, kita yang memilih. Mari ke masjid ni kita yang memilih. Gerak diam perbuatan, tapi kita yang memilih. Diri perbuatan ikhtiari kita ni, gerak diam, Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan. Itu muka 9 mari atas sekali. Ada pun Mu'tazilah Qadariyah Mu'tazilah Qadariyah gerak diam kita tu perbuatan kita sendiri. Sebab Allah letak dah kudrah di tubuh kita, tenaga. Hak tu hak pegangan dengan bahawa Allah tidak bersifat kudrah. Sebab apa? Sebab kekuasaan Allah sebahagian laginya perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ni diri gerak diam. Hak perbuatan kita ikhtiari. Pada perbuatan kita yang ikhtiari, gerak diam ni kita yang memilih. Kena faham molek, ikhtiari hanya pada zahir. Kita memilih, itulah perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Kita pun gerak diam usaha, itulah dia perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Ikhtiari kita memilih pada zahir. Ini kita main masjid pagi ni, kita yang memilih. Bukan kita ditolak, bukan kita ditarik, bukan kita di remote control. Tak. Kita memilih dengan sebebas-bebasnya pada zahir. Tapi pada hakikinya terdetik di hati kita pun perbuatan Allah. Hati memilih perbuatan Allah. Gerak diam kita ke masjid, berkelip mata pun perbuatan Allah. Bergerak nadi pun perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Berkelip mata, bergerak nadi bukan ikhtiari. Kita memilih ke? Untuk berkelip mata. Kita dah sedar pun masa mana berkelip. Kita memilih ke untuk gerakkan nadi? Dah. Itu bukan perbuatan ikhtiari.
Hak tu memang tidak disandar kepada kita. Hak tu perbuatan Allah. Okeylah. Hak ikhtiari, gerak diam kita, tetap perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah atau bicara musuh lapang. Maknanya perbuatan kita yang ikhtiari seperti gerak diam kita ni adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Mu'tazilah Qadar tidak. Gerak diam kita perbuatan kita sendiri sebab Allah letak dah kudrah tenaga di tubuh kita, dan menghasilkan usaha kita sendiri sebab Allah letak dah kudrah tenaga di tubuh kita. Itu jelas. Mu'tazilah Qadariyah berpegang Allah lemah dan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kena cermat pula sekarang ni. Mengaku ahli sunnah wal jamaah. Gerak diam hak kita sendiri, tapi jadi usaha barulah hak balik kepada perbuatan Allah. Itu mustahil gitu. Mu'tazilah Qadariyah gerak diam perbuatan kita, berhasil usaha kita perbuatan kita. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Timbul sekarang ni mengaku ahli sunnah wal jamaah, memilih kita sendiri, gerak diam kita sendiri, berhasil usaha kita kemudian barulah balik pada perbuatan Allah. Ni. Ni pun orang. Tapi ada pandangan mengatakan memanglah pilihan kita mutlak. Pilihan kita mutlak, kita memilih mutlak pada zahir, mutlak pada lughah dia panggil. Memang kita memilih. Tu pada zahir memang kita memilih. Tapi itulah perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Bukan gerak diam kita, berkelip mata kita, bergerak nadi kita, bukan pilihan kita, perbuatan Allah. Termasuklah gerak diam kita pun perbuatan Allah. Itu bicara kudrah terdahulu. Kemudian hak dia panjangnya bicara surat 14 tu lah. Mustahil berbilang pada perbuatan. Lepas tu didatangkan barang siapa mengiktikadkan hak berbilang pada perbuatan. Sekarang berbilang pada perbuatan sifat mustahil. Kita berpegang di akidah tentu tak sama sekali berbilang pada perbuatan. Macam mana orang yang berpegang berbilang pada perbuatan? Ni hak mustahil ni. Maka keluar dah ada yang kafir ijma' ulama, ada yang khilaf pada kafir. Satu pernah kata kafir juga, satu pernah mengatakan dosa besar, akidah yang bid'ah. Hak berpegang berbilang pada perbuatan di surat 14. Atau ambil molek, pandai molek. Selesai. Sifat mustahil lawan pada wahdaniyah pada perbuatan. Pergi pula mustahil lemah. Mustahil lemah. Lemah mana ni? Lemah daripada menjadikan sekalian mungkin. Dengan bahawa perbuatan hamba ni perbuatan hamba sendiri, sebab Tuhan letak dah kudrah di hamba. Lemah Allah seumpama tu, mustahil sama sekali. Jadi lemah ni lemah daripada menjadikan sekalian. Allah ni kudrah tenaga yang ada di tubuh kita ni memanglah Allah jadikan. Tapi perbuatan kita kemudian Allah tidak jadikan. Tu lemah dah kita berpegang Allah seumpama itu. Mustahil sama sekali. Kita ahli sunnah jemaah, walaupun di kita Tuhan letak kudrah perbuatan Allah. Walaupun di pisau tajam, Allah yang jadikan tajam, perbuatan Allah. Di api panah, Allah yang jadikan panah, perbuatan Allah. Gerak diam kita pun perbuatan Allah, putuh pun perbuatan Allah, hanguh pun perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kalaulah gerak diam kita perbuatan kudrah kita sendiri, putuh perbuatan tajam tu sendiri bukan perbuatan Allah, hanguh perbuatan panah tu sendiri bukan perbuatan Allah, berarti Allah Ta'ala lemah. Sebab ada perkara yang berlaku ianya bukan perbuatan itu mustahil. Kita pegang kejap
Allah bersifat kudrah, semua yang berlaku perbuatan Allah kita pegang kejap, tentu Allah tidak lemah daripada menjadikan segala perkara yang berlaku. Sesat waktunya, tinggi pula Allah menjadikan sesat. Allah menjadikan akan barang yang Allah kehendak, itu sifat wajib. Ni hak mustahil. Allah menjadikan sesadah wahdaniyah pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan, sesadah Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah tidak lemah sesadah. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Ada pula yang Allah perbuat tetapi Allah tidak kehendak, mustahil. Ini satu-satu ni kaedah sifat 20. Hak ni lah masuk di qada dan qadar. Wahdaniyah pada perbuatan, bicara kudrah, bicara iradah, bicara sifat mustahil berbilang pada perbuatan, bicara sifat mustahil Allah Ta'ala bersifat sifat lemah, bicara mustahil perkara yang berlaku yang Allah tidak kehendak. Ni semua ni masuk di bawah rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Sini hak banyak terpesong. Sekarang hak ni lah kena cermat. Sekarang ni bicara hak perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Mustahil Allah yang menjadikan, tapi Allah tak kehendak. Mustahil. Apa yang telah jadikan Allah telah kehendak lah. Termasuk kekufuran dan kemaksiatan. Kalau berpegang hak mustahil ni Mu'tazilah. Hak dahulu bicara hak mustahil berbilang pada perbuatan, mustahil Allah Ta'ala lemah, dia berpegang hak mustahil. Contohnya perbuatan Allah letak kudrah pada hamba, kemudian kudrah itulah pula yang ada di hamba yang menjadikan. Itu berbilang pada perbuatan, berarti berpegang Allah lemah. Hak ni hak Mu'tazilah Qadariyah berpegang sesat waktunya. Ni pula ni pekerjaan yang berlaku Allah menjadikan tapi Allah tak kehendak. Ni Mu'tazilah yang masyhur. Ni berpegang dengan sifat mustahil, tidak berpegang dengan aqaidul iman yang 50. Tapi hak ni lah hak banyak sekarang ni. Ni hak banyak. Kufur dan maksiat bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada iradah, Allah hanya mengetahui. Ilmu ada. Tolak ilmu kafir ijma' ulama lah. Tolak ilmu kafir ijma' ulama. Jadi sekarang ni puak ni kehendak Allah ada pada perkara baik. Kehendak Allah ada pada perkara baik. Perkara jahat ada. Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Ini mustahil. Tapi kalau Allah pun tidak menjadikan perkara jahat, tu tak lepas dah hak sifat yang keenam dengan sifat yang ketujuh, wahdaniyah pada perbuatan, kemudian sifat ketujuh sifat kudrah. Tak luluh dah di berpegang mustahil berbilang pada perbuatan, berpegang mustahil Allah tak lemah daripada menjadikan sekian perkara. Tak luluh situ. Sesadah situnya luluh dah. Hak berlaku baik jahat Allah buat belaka. Tetap dah. Tapi Allah tidak kehendak pula. Mustahil. Kita berpegang di akidah, tentu tidak ada perkara yang berlaku yang Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak, dengan bahawa kita berpegang sifat iradah Allah, sifat wajib, dengan bahawa Allah yang menjadikan sekian perkara, wadannya pada perbuatan kudrah, serta Allah kehendak sekian perkara. Itu sifat iradah. Ini kaedah sifat 20. Ini rukun iman ni. Saya sebut sok mudah. Rukun iman ke-6 tu dimasuk di rukun iman pertama sebab kita bicara sekarang aqaidul iman yang 50. Beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi bicara bab wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu ni bicara qada qadar lah. Qada qadar hak lain rukun iman ke-6. Dah rukun iman ke-6 sebenarnya sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tapi kenapa Nabi asingkan yang ke-6? Sebab penekanan dia di situ. Dan memang ada riwayat hadis
Bila ditanya berkaitan dengan iman, Nabi jawab 5 je. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan hari kesudahan. Sekata je Nabi kata 5 je. Ada riwayat hadis. Tapi kalau kita orang tanya rukun iman ada berapa, jangan jawab 5. Jawab 5, orang kata kamu ni bertukar dengan rukun Islam. Rukun Islam 5 kan, rukun iman 6. Tu hak kita duduk ngaji sama. Sebab ada yang ke-6 qada qadar. Qada qadar ni maksud dia ke-6 pertama dah. Tapi Nabi asingkan yang ke-6. Kenapa Nabi asingkan? Hak ni penekanan. Bukan Nabi asingkan sahaja. Nabi balaghahnya di Nabi ulang balik. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Antu minabillah, Nabi kata bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat atau dengan waw, wa kutubihi, dan kitab, wa rusulihi, dan rasul, wal yaumil akhir atau dengan waw, dan hari kesudahan. Kalau nak sama wal qadari, kalau nak sama. Tapi tak, Nabi tekan balik wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi tekan? Ambil dengan muta'allaq dia. Wa tu'mina bi. Kenapa Nabi ulang balik? Ni. Dah lah, hak hukuman kenang tu maksud dari hukuman pertama. Nabi sebut hukuman kenang, Nabi ulang. Balaghahnya hadis Nabi. Wa tu'mina, dan engkau beriman. Nabi ulang. Bukan Nabi sebut wal qadari, wal yaumil akhiri wal qadari. Tahu sama. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari lah. Dah, wa tu'mina bil qadar. Nabi ulang. Sebab apa? Di sini tempat banyak salah. Nabi jelaskan pula khairihi baik, wa syarrihi jahat. Nabi jelaskan pula tu, dia panggil badal atau bayan. Nak mentaudihkan, nak menjelaskan. Baik datang daripada Allah, jahat datang daripada Allah. Tapi wa syarrihi, terang-terang dalam hadis Muslim tu, hadis Jibril, hak jahat tu qada Tuhan. Ramai mana yang terpesong di sini hak jahat, Allah tidak kehendak. Ni mustahil. Ni bicara hak iman, akidah, permulaan agama. Ini ilmu hak mula-mula ni. Kita lepas dah Ramadan. Ramadan ni penekanan fadilah amal-amal sunat, fadilah amal-amal sunat di bulan Ramadan. Fadilah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam hadis. Di bulan Ramadan pula mempertingkatkan amal-amal yang nawafil, yang sunat-sunat di bulan Ramadan. Tapi nak dapat fadilah amal sunat diterima oleh Allah, kewajipan bayar, faraid kena bayar, kewajipan kena bayar. Ni hak kewajipan nombor 1 ni, iman, mengenal Allah, merasul, kewajipan hak mula-mula sekali. Tak ada hak faraid, fardu hak ni tak ada lah. Bukan fadilat, bukan amal sunat. Ramadan puasa fardu pun tak ada terima, sembahyang fardu pun tak ada terima kalau tak ada ni. Ini bulan Ramadan fadilat sunat-sunat, fadilat sunat-sunat. Bulan Ramadan sembahyang tarawih, bulan Ramadan perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan zikir. Kelebihan baca Quran di bulan Ramadan, fadilah. Hak faraid macam mana? Akidah Quran, akidah 50 ni akidah Quran ni. Aqaid 50 ni akidah Al-Quran dan hadis. Macam mana akidah aqaid 50 akidah Quran ni? Kejap sini ni. Baca Quran saja, akidah Quran akidah 50. Apa mulut saja, reti bilang saja tak faham pun apa yang dia bilang. Bukan setakat baca Quran tidak diterima, Quran akan laknat yang membaca. Waktu dalam kitab Sirajul Talibin, syarah pada kitab Minhajul Abidin, di antara golongan yang terpesong, golongan yang menekan fadilah, sunat, tapi menghampakan kefarduan.
Hak kepada yang paling besar ni tauhid iman kepada yang paling besar dihampakan. Kefaduan belajar fardhu fiqh dihampakan. Kefaduan belajar fardhu tasawuf dihampakan. Ini golongan yang tertipu atas rupa kebajikan. Sebab tu Ramadan ni lepas dah jangan tekan fadilat saja. Jangan tekan amal sunat saja, tekan kefarduan. Al-Quran akan menjadi penolong kita di hari akhirat. Al-Quran mana? Al-Quran yang ada di akidah kita. Bukan Al-Quran yang hanya dibaca. Al-Quran yang ada di akidah, yang akan menyelamat, yang akan menjadi syafaat penolong di hari akhirat. Al-Quran ni duduk di akidah 50. Malah Al-Quran tu menjadi syafaat penolong. Tapi kalau Al-Quran tak ada di akidah, tak ada nilai langsung tu. Ni duduk tekan tak ada ni. Orang duduk mengajar tauhid pun dia boleh baca Quran. Boleh tak? Boleh ni boleh tadarus. Kita nak mengajar tauhid, mengajar pula masa tu wahdaniyah, mengajar bab wahdaniyah pada perbuatan. Mengajar dia buat tadarus baca Quran. Siapa ke terpaksalah. Terpaksa kalau kita kata lah jadi kasar lah. Terpaksa kasar, minta tolong berhenti tadarus tu, hormat majlis ilmu. Terpaksa kena kata gitu. Hak duk baca tu orang tua-tua belaka, puan lah, tergamuk dia. Ingat ke bila kita mula baca mengajar pukul 9 pagi, berhenti lah. Sebelum mengajar terketuk dulu ni. Ketuk, nak biar tahu ni nak mula dah. Ingat ke dia berhenti lah. Lepas ketuk kita pun mula. Mula mukadimah tu, kau kuat dia baca. Kau kuat. Kata tak jadi gini ni. Minta supaya hormat majlis ilmu. Mengajar ilmu tauhid ini fardu ain. Tutuplah, pakai balik belakang. Boleh tahu tanya pihak masjid dah macam mana? Dia kata ketua grup dia tu ingat dah balik awal-awal. Sebab ketua grup dia ada majlis ilmu, dia balik awal, dia lari balik awal. Dia pesan dah anak buah dia tu, balik belakanglah orang mengajar ni. Jangan ganggu orang nak mengajar, jangan ganggu, dia tak mau belajar. Tapi hak ni dia tak sedar ni. Kenapa hak ni ada segrup ni nak ganggu orang mengajar? Hak boh dia lari, tapi tak ganggu, tapi lari. Mengajar bab wahdaniyah pada perbuatan, akidah Al-Quran, lari boh dia. Minggu depan mana dia pesan dah nak boh dia, jangan tu balik awal sikit. Siapa tu adalah tu belaka dah. Nampak muka dak puas lah, kena balik ni, nak tadarus ni, nak baca Quran ni, sunat bulan Ramadan ni. Jadi tak tahu dah kefarduan tak tahu. Tapi mengepalai dia tu memang pesan dah balik awal-awal. Sebab dia balik dulu lagi, sebab ada orang ngajar. Bukan kata bulan Ramadan ni kita iktikaf dalam masjid, baca Quran dahulu, orang mengajar, kita tutup Quran, kita teruskan iktikaf, kita belajar fardhu tauhid fiqh tasawuf pula. Dok orang ngajar-ngajar tu dengan kepala dia pun lari daripada majlis ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu kefarduan, mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ni peliknya. Tak faham agama langsung. Sebab apa? Sebab hanya ditekan fadilah membaca Al-Quran, tidak ditekan akidah Al-Quran. Akal ilmu pun akidah Al-Quran. Tak ada ni bukan amal sunat. Puasa Ramadan fardu pun tak ada, sembahyang 5 waktu pun tak ada. Kalau tak ada ni bukan amal sunat, amal fardu pun tak ada. Jadi kalau kejap molek hak akidah 50, hak membicarakan hak sifat 20 ni kejap. Qada qadar, hak tempat yang paling banyak terpesong. Orang yang tak ambuh kaedah sifat 20 tu, hak tu tak boleh nak kata apalah, hak tu dengan alasan dia macam-macam. Tapi setakat saya jumpa
orang yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20, kata macam-macam pada kaedah sifat 20 ni, kalau bicara bab qada dan qadar, minta maaf lah, setakat saya jumpa memang terpesong. Bukan akidah di sunnah jemaah, setakat jumpa hak masyhur-masyhur yang memperolok-olokkan kaedah sifat 20, orang yang sama ada rakaman mengajar bab qada dan qadar ke laut. Pada istilah sekarang, ke laut. Ke laut ni bukan nelayan. Nelayan tu cari rezeki ke laut. Mana apa? Ke laut. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah Al-Quran. Ni orang agama Melaka ni, orang andalan Melaka ni, yang diikuti oleh ratusan ribu orang. Tapi dia mempermainkan, memperolok-olok, ditolak kaedah sifat 20. Hak ni penyakit lah. Dan orang yang nak sifat 20 pun, sifat 20 duduk mulut, tapi pembicaraan tak ada, tak perici, hapa-hapa je pun sama juga. Nak sifat 20 tapi hapa-hapa. Kena ngaji gini lah dalam kitab Bidayah Hidayah ni. Kita kecek ni. Nak kitab besar maghrib malam nanti, Aqidatun Najin. Pembicaraan tempat yang lebih kurang je. Tapi masa lagi bicara sifat iradah, masa lagi bicara sifat wajib, tak masuk lagi sifat mustahil. Aqidatun Najin sebab ditebar. Ni nipih. Ni kita kecek ni. Ni tak kecek. Hak bicara sekarang ni, hak kita kecek je ni. Hak ni belajar sifat 20. Kena faham. Hak mustahil lawan pada wahdaniyah pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan tu macam mana berbilang. Mustahil lemah. Lemah tu macam mana lemah. Ni pula mustahil, ada perkara yang berlaku yang bukan datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Mana perkara yang berlaku bukan kehendak Allah ni? Seperti kufur dan maksiat. Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Mustahil atas Allah Taala menjadikan ia. Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. So apa? Kejak dah wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, kejak dah tidak berbilang pada perbuatan, kejak dah Allah tidak lemah. Semua yang berlaku baik ke jahat, perbuatan Allah. Allah yang menjadikan suatu daripada alam, seperti kufur dan maksiat, dan lain dari keduanya. Dan ini padahal iaitu tiada berkehendak ia ya Allah akan menjadi, akan suatu daripada alam seperti kufur dan maksiat. Allah menjadikan kekufuran, Allah menjadikan kemaksiatan, tetapi Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah yang masyhur. Dia berpegang dengan yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kekufuran dan kemaksiatan. Jadi suatu daripada alam ni, alam langit ke, alam bumi ke, kekufuran iblis, azazil, kekufuran syaitan daripada kalangan jin, itu adalah perbuatan Allah, tapi Allah tidak kehendak, mustahil. Sekarang kekufuran iblis laknatullah, kufurnya syaitan, golongan daripada jin, Allah perbuatan Allah, tapi Allah tidak kehendak, mustahil. Semua yang berlaku tetap dah keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku tetap dah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Apa yang berlaku itulah kehendak Allah. Sebab kita Ahlussunnah wal Jamaah berlaziman antara apa yang berlaku dengan kehendak. Berlaziman. Sekarang apa yang berlaku perbuatan Allah, itulah kehendak Allah. Mu'tazilah, apa yang berlaku hak baik, perbuatan Allah serta Allah kehendak. Hak jahat, perbuatan Allah tapi Allah tidak kehendak. Ni Mu'tazilah yang masyhur. Ni mustahil sama sekali. Makna apa di sini? Kita ambil faham molek ni. Dia sama dalam kitab, dia ada nota kaki. Nota kaki dalam kitab Faridatul Faraid ada. Perkara jahat Allah yang menjadikan,
tapi Allah tidak kehendak. Ni Mu'tazilah. Allah yang menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Ada nota kaki dan kitab Faridatul Faraid. Ada pun sekarang perkara jahat Allah tidak menjadikan. Bukan hanya Allah tidak kehendak, Allah tidak menjadikan serta Allah tidak kehendak. Hak tu balik awal. Berat lagi daripada hak ni, hak mustahil. Hak mustahil Mu'tazilah yang masyhur berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat Allah yang menjadikan. Sebab berpegang wahdaniyah pada perbuatan, berpegang tidak berbilang pada perbuatan, berpegang Allah bersifat-sifat kudrah, baik jahat Allah buat belaka, berpegang Allah tidak lemah. Mana Mu'tazilah, tapi dia tidak berpegang iradah. Ada pun sekarang ni timbul perkara jahat, dua-dua tak ada. Qada kehendak tak ada, qadar perbuatan kudrah tak ada. Hak ni berapa kali Mu'tazilah ni? Ada. Tolak dua-dua. Hak Mu'tazilah yang masyhur sama macam nota kita Faridatul Faraid. Perkara baik, perkara jahat datang daripada perbuatan dan kehendak Allah. Perkara jahat, perbuatan Allah tapi Allah tak kehendak. Sekarang ni perkara jahat yang berlaku pun bukan perbuatan Allah. Gerak diam sembah berhala bukan perbuatan Allah. Gerak diam berjudi, minum arak, berzina, mencuri, merampok, membunuh bukan perbuatan Allah serta Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Tapi bukan perbuatan Allah berlaku perkara jahat, kufur dan maksiat serta tidak datang daripada kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Ni berat lagi ni. Kalau perbuatan jahat yang berlaku bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri, perbuatan hamba sendiri bukan. Perbuatan hamba sendiri itu macam mana? Dengan kudrah yang Tuhan letak pada hamba, atau Mu'tazilah Qadariyah. Perbuatan hamba sendirilah perkara jahat tu. Perbuatan hamba semata-mata tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ijma' ulama pula. Hak dimenafikan perkara jahat iradah Allah, itu Mu'tazilah lain. Yang khilaf ulama kafir ataupun berdosa besar, bid'ah. Sekarang ni perbuatan jahat yang berlaku bukan perbuatan Allah. Maknanya dia sudah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dia sudah berpegang Allah lemah. Sebab perkara jahat yang berlaku ni bukan Allah yang buat, dan bukan Allah yang kehendak. Itu satu. Tapi bukan Allah yang buat. Berarti berpegang, berbilang pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang Allah Ta'ala lemah, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak mana ni? Hamba yang buat perkara jahat, hamba sendiri. Buat macam mana? Dengan kudrah, dengan tenaga yang Allah letak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Hamba buat sendiri perbuatan jahat, hamba semata-mata tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ijma' ulama pula. Tu hak lain. Waktu kita bicara dah dahulu. Bicara dah muka 14 tu lah. Bicara hak di muka 14. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Cuma di surat 14 tu dia tak datang bicara hamba. Dia hanya datang bicara hak kuat. Hak musak 15 hak atas tu. Hak berpegang Allah lemah dengan bahawa yang menjadikan perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan pada hamba. Hak tu musak 15. Hak tu Mu'tazilah Qadariyah. Hak pergi pada ajzun, sifat mustahil lawan kepada kudrah. Hak musak 15. Adapun hak berbilang pada perbuatan, itu dia pergi kepada kuah. Allah letak tajam di pisau, Allah letak panas di api. Tajam panas tu bekas. Hak bicara Mu'tazilah Qadaran, Allah letak kudrah pada hamba, dan kudrah tu yang bekas. Dia lebih kurang je, tapi fahaman lain-lain. Maknanya dia hak berpegang perkara jahat ni bukan perbuatan Allah. Dia mensyirikkan Allah pada perbuatan dan berpegang Allah lemah. Itu balik awal. Sekarang ni beres. Mengesahkan Allah pada perbuatan
tidak berbilang pada perbuatan, berpegang Allah Ta'ala bersifat-sifat kudrah yang menjadikan perkara yang berlaku baik dan jahat, serta berpegang Allah Ta'ala tidak lemah dengan bahawa ada perkara yang berlaku termasuk perkara jahat yang bukan perbuatan Allah atau mustahil sama sekali, kejap dah pegang. Jadi perkara jahat yang berlaku perbuatan Allah, tapi Allah tidak kehendak. Lagi ini bahawa Mu'tazilah sungguh, Mu'tazilah yang masyhur. Hak saya sebut tadinya tak ada. Sekarang ni timbulnya perkara jahat, qada pun tidak, qadar pun tidak. Dua kali terpesong di sini. Ni balik awal belaka ni. Ni balik awal belaka. Kalau perkara jahat bukan qada qadar ni masyhur sangat-sangat. Orang mengajar sendiri pun rakaman banyak sangat-sangat yang menafikan perkara jahat, qada dan qadar. Ditolak dua-dua. Sini dak ni tolak qada je, tolak iradah. Tapi perkara jahat, qadar Allah yang menjadikan kudrah, keesaan pada perbuatan. Ni kat sini ni. Tapi tolak iradah, tolak qada. Takluk iradah qada. Tapi takluk kudrah, qadar, mereka berpegang perbuatan Allah, perkara jahat tu. Keesaan Allah pada perbuatan, mereka berpegang. Tapi Allah tidak kehendak. Jadi Allah buat, tapi Allah tidak kehendak. Jadi gitu pula dah. Allah buat perkara jahat, Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah yang masyhur. Tiba-tiba perkara jahat bukan qada, qadar pun tidak ada. Parah lagi sekarang ni, bukan perkara jahat, perkara baik pun bukan qada dan qadar Allah. Ni sekarang perkara baik pun bukan qada qadar. Qada qadar buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, memperjalankan planet-planet cakrawala, melahirkan manusia, qada qadar. Mematikan manusia, qada qadar. Pada ni dalam kehidupan hamba ni puluh-puluh tahun, baik ke jahat, tidak ada qada Allah, tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Kemudian hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih buat perkara baik, bukan kehendak Allah, untuk memilih buat perkara jahat, bukan kehendak Allah. Ni sekarang bukan hak jahat, dinafikan iradah Allah, qada Allah. Hak baik pun dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni, beriman, beramal soleh, hamba memilih sendiri. Kufur dan maksiat, hamba pilih sendiri. Tak ada iradah, Allah hanya mengetahui. Ni timbul sekarang. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih baik dan jahat. Secara mutlak, tak ada kaitan dengan iradah. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Allah hanya mengetahui. Ini termasuk hak golongan yang mempermainkan kaedah sifat 20. Malangnya ada juga yang konon-kononnya junjung kaedah sifat 20, fahaman yang sama. Bukan perkara jahat, perkara baik pun tidak ada iradah. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ilmu mereka berpegang iradah. Iradah mereka berpegang. Mana iradahnya? Menentukan. Matahari keluar, Allah menentukan pada azal. Matahari tenggelam jadi malam, Allah menentukan pada azal. Lahirnya seseorang manusia, Allah menentukan pada azal. Matinya seorang manusia, mati di mana? Mati bagaimana? Mati di mana, bagaimana, waktu bila, Allah menentukan pada azal. Ada iradah di situ. Kelahiran, qada qadar. Kematian, qada qadar. Dalam kehidupan harian, baik jahat, Allah hanya mengetahui. Tidak ada iradah Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah Ta'ala tidak memutuskan. Siapa peringkat? Kalaulah Allah menentukan, beriman Allah menentukan pada azal, kufur Allah menentukan pada azal. Kalau Allah menentu dah pada azal, beriman ataupun kufur, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Allah kata, ni sesak sangat-sangat.
Allah mengutuskan Rasul sebab Allah belum menentukan siapa beriman, siapa kufur. Tapi Allah tak tahu. Selepas Allah utuskan Rasul, Allah tahu. Hak ni beriman. Hak ni akan kafir. Allah Ta'ala tahu. Tapi beriman seseorang, sahabat yang beriman, kufur kafir Mekah, Allah tidak menentukan. Sebab tu Allah utus Rasul. Kalau Allah menentu dah mana beriman, Allah menentu dah mana kufur, apa pula Allah utus Rasul lagi? Hak ni kok. Tapi hak ni junjung kat dah sifat 20. Mengajar begini ni bukan dalam masjid, dalam radio. Dan masjid ni sekadar masjid aja. Dan radio satu dunia. Cuma sekarang ni masjid pun satu dunia juga sekarang ni, bukan radio saja. Dan radio sesak terang-terang seumpama ni, tak ada sebarang respon bala. Tak ada. Sebab orang ni biasalah dia selalu bertelingkah. Orang selalu bertelingkah ni, gulawang dia jumpa je salah. Oh lah, kebel lalu ada. Ada kebel? Kan kebel. Kebel lah, kebel buka. Oh, hak tak salah pun dia putar belik menjadi salah, padahal tak salah. Sebab apa? Dah seteru. Gulawang hak salah terang-terang ni kok kebel, kenapa? Seboh lalulah, buka lalulah, peluang nak mati ni. Peluang nak jatuh. Sebab apa? Salah terang-terang ni. Tapi hak musuh lawan, hak gulawang tu pun tak ambil kesempatan. Sebab apa? Mereka pun sama juga. Hak gulawang, hak anti sifat 20 pun sama juga. Hak ni hak nak sifat 20. Kalau Allah telah kehendak pada azal, telah menentu, telah meletakkan pada azal, baik jahat, berimannya para sahabat, kufurnya kafir Mekah, Allah telah menentukan pada azal, Allah telah letak pada azal. Apa pula Allah tu Rasul? Allah tu Rasul telah qada qadar. Hak beriman qada qadar. Hak kafir Mekah tu kafir qada qadar. Apa pula Allah tu Rasul? Hikmah. Ada ni. Sebab pegangan kitanya, Nabi Rasul sekalipun makhluk yang lemah, hamba Allah yang lemah. Pilihan Nabi Rasul qada qadar. Perbuatan Nabi Rasul qada qadar. Sebab apa? Sebab malaikat, Nabi, Rasul, hamba yang lemah. Sama je. Allah menentukan Nabi Rasul ni darajah yang tinggi, penuh dengan hikmah. Allah menentukan malaikat ni darjah tinggi, penuh dengan hikmah. Tapi yang berlaku qada qadar berlaku. Siapa pekat gitu? Apa perlu utuhkan Rasul kalau Allah telah menentukan beriman dengan kafir? Jadi Allah belum menentukan, Allah hanya mengetahui. Maknanya sekarang ni kita bicara mustahil. Hak contoh kufur dan maksiat. Hak ni tak ni. Beriman para sahabat pun tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui apa yang tersebut tadi. Timbul sekarang ni bukan hanya perkara jahat, perkara baik pun tidak ada kehendak Allah. Parah laginya pun bukan perbuatan kudrah Allah. Hak tu kok berapa kali sesak tak tahulah. Berapa kali sesak tak tahu. Tapi hak kita ni hanya fokus kepada Mu'tazilah yang masyhur. Mana Allah menjadikan seperti kufur dan maksiat, Allah menjadikan. Dan lain dia kedua ni, kali kedua ni berimanlah, taatlah, lain dia kufur maksiat. Allah menjadikan dan pada iaitu Allah Ta'ala ni tiada berkehendak ia akan menjadikan dia akan suatu daripada alam seperti kufur dan maksiat. Mustahil. Tetapi yang ni bahkan, tetapi yang ni bahkan, ni hak kita wajib berpegang. Ni sifat yang wajib, ni hukum pada sifat yang mustahil. Allah menjadikan kekufuran maksiat Allah tidak kehendak atau mustahil. Yang kita nak pegang ni. Tetapi ini bahkan tiada menjadi Allah akan suatu daripada alam itu. Semua yang berlaku ni
kufur ke, maksiat ke, tiada Allah menjadikan, melainkan bahawa berkehendak ia Allah akan menjadi akan suatu dan alam. Ni yang kita pegang. Allah menjadikan kufur dan maksiat, tapi Allah tidak kehendak, mustahil. Lepas tu yang kita pegang macam mana? Yang kita pegangnya tiada menjadi oleh Allah akan suatu daripada alam seperti kufur dan maksiat, melainkan bahawa berkehendak ia Allah akan menjadi akan dia. Kekufuran dan kemaksiatan kehendak Allah. Ni kita pegang ni. Kekufuran dan kemaksiatan berlaku, Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak, mustahil. Lepas tu hukum dia macam mana? Apabila Allah menjadikan kufur dan maksiat, Allah tidak kehendak tu mustahil, kita pegang hukum dia. Allah yang menjadikan kufur dan maksiat serta Allah kehendak. Allah tidak menjadikan, melainkan bahawa berkehendak ia Allah akan menjadi akan dia akan suatu alam. Kenapa? Kerana maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala, bahawa jatuh pada miliknya, jatuh pada miliknya, jatuh dah, bahawa jatuh yang ini berlaku kerana ilah tiada menjadi ia Allah akan suatu alam termasuk kufur dan maksiat, melainkan bahawa berkehendak ia Allah akan menjadi akan dia. Kenapa tiada menjadikan, melainkan Allah kehendak? Kerana maha suci, maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala, bahawa jatuh berlaku pada miliknya, milik Allah Ta'ala. Ni milik Allah Ta'ala ni, milik Allah Ta'ala. Maha suci, jatuh berlaku dalam milik Allah Ta'ala ni, pada miliknya, milik Allah Ta'ala, barang yang tiada berkehendak ya Allah. Oh, berlaku kufur dan maksiat dalam milik Allah Ta'ala ni, tapi Allah tidak kehendak, maha suci seumpama tu. Sekarang ni hak langit bumi milik Allah Ta'ala. Hak langit tu milik Allah Ta'ala. Kufurnya iblis laknatullah. Di bumi ni kufurnya syaitan, kufurnya manusia, berlaku di langit dan bumi kekufuran dan kemaksiatan, tapi Allah tidak kehendak, maha suci. Bahawa jatuh berlaku pada miliknya, milik Allah Ta'ala. Langit milik Allah, bumi milik Allah, iblis, syaitan, manusia milik Allah, tapi berlaku kufur dan maksiat dengan barang yang tiada berkehendak ia Allah. Itu maha suci sama sekali. Maha suci lah kita pegang hukum kada sifat mustahil. Kekufuran yang berlaku tanpa kehendak Allah, maha suci, itu hukum pada sifat mustahil. Sekarang berlaku kekufuran dan kemaksiatan, Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Mustahil gitu. Maha suci, berlaku kekufuran dan kemaksiatan tanpa kehendak Allah. Maha suci itu hukum kepada sifat mustahil, tertuduk sama sekali berlaku pada milik Allah langit dan bumi, suatu perkara yang Allah tidak kehendak. Jadi maha suci ni pegang hukum kepada sifat mustahil, berlaku kekufuran dan kemaksiatan, Allah yang menjadikan, tapi Allah tidak kehendak, maha suci. Dengan bahawa semua yang berlaku adalah datang dari perbuatan Allah baik dan jahat serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci berlaku pada milik Allah Taala perkara yang Allah tidak kehendak, termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah tidak kehendak, maha suci. Sebab apa? Kekufuran dan kemaksiatan berlaku pada milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku pada milik Allah, barang yang Allah tidak kehendak, lucuklah kekuasaan Allah. Barang milik Allah berlaku, tapi Allah tak kehendak, lucuklah kekuasaan Allah, lucu Allah sebagai Tuhan. Ada macam kita, rumah tu milik kita, milik pada zahir lah. Rumah tu milik kita, hak dah rumah kita tu tanggungjawab kita belaka. Mana ni? Berlakulah perkara yang
kita tidak kehendak buat senyap-senyap ke, buat cara terang-terang ke, komang kita. Gitulah contoh dia lah. Jadi sekarang ni langit bumi milik Allah, Maha Suci, berlaku pada milik Allah barang yang tiada berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu hai talib, bahawasanya yang punya karangan itu menyatakan akan makna karahiyah itu dengan tiada kehendak. Karahah mana apa? Tiada kehendak. Mustahil lawan kepada sifat iradah. Lawan kudrah ajzun. Lawan iradah karahah. Apa makna karahah? Adamu iradati, tidak kehendak. Itu makna karahah. Sebab karahah asal makna benci. Dia ada karahah syarak. Karahah syarak ni perkara yang makruh. Itu karahah syarak. Apa dia perkara makruh? Perkara yang dibenci oleh Allah. Itu lain. Itu karahah hukum 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Itu karahah hukum 5. Ini karahah lawan kepada iradah dengan makna karahah dengan makna adamu iradati, tidak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.